Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ikhwan Daniel bin Abdullah, pemegang nombor matrik 206416. Pensyarah saya iaitu Profesor Madya Dr. Nur Aniza binti Ahmad. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang perkembangan kognitif dalam kalangan remaja. Apa itu kognitif? Kognitif merujuk kepada kefahaman intelektual seseorang. Perkataan kognitif dikatakan berasal dari kognisi yang bermaksud pengertian secara berkaitan dengan pemikiran dan memahami. Menurut Hughes, kognitif mengubah pemikiran individu pada zaman remaja dari apakah itu kepada apakah jika. Hal ini bermakna remaja mula berpandangan jauh dan mula meneroka serta tidak terbatas kepada persoalan apakah itu sahaja. Menurut pandangan Lev Vygotsky, perkembangan kognitif juga bermaksud perubahan dari segi pemikiran, sebab dan juga membuat keputusan. Definisi remaja. Perkembangan kognitif ini juga berlaku semasa di alam remaja, iaitu semasa remaja mengalami proses kematangan dan mereka juga dapat memikirkan kesan baik dan juga kesan buruk. Remaja merujuk kepada jangka masa individu antara kanak-kanak dan juga orang dewasa dalam lingkungan umur 14 hingga 25 tahun bagi lelaki. Dan bagi perempuan pula, ia mengambil masa 12 hingga 21 tahun. Apakah itu operasi formal? Operasi formal ialah operasi mental yang melibatkan pemikiran secara abstrak serta menyelaraskan beberapa proses mental. Pada tahap ini, remaja sudah mula berfikir secara didaktif dan secara hipotesis, iaitu mula berfikir ke depan ataupun mula berfikir pada masa hadapan. Mereka juga sudah mula berfikir secara saintifik dan berani menyelesaikan perkara yang abstrak. Pada tahap ini juga, para remaja sudah mula berfikir dari pelbagai perspektif serta mula mengambil berat tentang isu-isu sosial, keadilan dan identiti mereka sendiri. Kelebihan operasi formal. Pertama, pemikiran peringkat operasi formal diperlukan oleh seseorang remaja supaya dapat mencapai kejayaan di peringkat sekolah, kolej dan juga peringkat universiti. Remaja dapat memahami setiap maklumat yang disampaikan oleh guru dan dapat menguasai sesuatu ilmu tersebut dengan mudah. Dengan ini, pelajar tersebut dapat melakar nama mereka sendiri di sebuah institusi tersebut. Kedua, remaja juga dapat menerapkan kemahiran yang penting selepas menamatkan pelajaran melalui pemikiran operasi formal. Remaja dapat menerap beberapa kemahiran seperti kemahiran asas penulisan, undang-undang pengajaran komunikasi dan teknologi maklumat semasa mereka mempelajari di peringkat sekolah. Operasi formal membolehkan remaja menyampai hujah dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dengan adanya operasi formal, mereka dapat memikirkan apa yang baik dan apa yang buruk dan mereka juga dapat menyampaikan hujah berserta dengan contoh yang terbaik. Remaja dapat membuat refleksi atau penilaian juga pada diri sendiri. Apabila mereka mencapai tahap operasi formal, mereka dapat merefleksi apa kesan yang terbaik pada diri mereka. Melalui pemikiran operasi formal, kemahiran yang kreatif dan inovasi dapat ditingkatkan dalam kalangan remaja. Perkembangan kognitif sosial dalam kalangan remaja. Kognitif sosial merupakan proses belajar dengan memerhatikan atau mengamati sesuatu perkara atau mempelajari sesuatu perkara baru daripada perlakuan orang lain. Ia juga merupakan aktiviti mengikut atau meniru atau memerhatikan perlakuan, pendapat, idea, personaliti orang lain atau sesuatu budaya. Remaja merupakan pihak yang sangat senang terpengaruh kepada sesuatu budaya atau seseorang personaliti. Kebiasaannya, pengaruh ini berpunca daripada interaksi sosial, rakan sebaya, pengaruh media massa dan sebagainya. Egocentrik.
Egocentrik merupakan pemikiran yang sangat fokus kepada keperluan diri mereka sendiri sahaja tanpa melihat atau mengendahkan keperluan orang lain, sama ada tentang idea, kepercayaan dan juga sikap. Tingkah laku egocentrik ini kebiasaannya terdapat semasa zaman kanak-kanak. Mereka mempunyai pandangan yang tersendiri berdasarkan apa yang dilihat dan lebih mengutamakan kehendaknya sahaja. Walau bagaimanapun, pihak remaja juga mengalami egocentrik ini semasa mereka berumur lingkungan 14 hingga 20 tahun. Egocentrik ini merupakan sifat yang negatif dan sifat yang perlu dihindari daripada pihak remaja. Isu dan contoh. Terdapat pelbagai isu antara guru dan pelajar. Salah satunya ialah isu egocentrik yang sangat tinggi dalam diri pelajar. Kebanyakan pelajar merasakan perbuatan mereka dan percakapan mereka sentiasa betul, sehingga mereka tidak sedar bahawa mereka telah melanggar peraturan-peraturan yang terdapat di sekolah tersebut. Tugas guru sangat mencabar, iaitu perlu membetulkan kesalahan pelajar agar mereka tidak mengulanginya. Saya memetik salah satu artikel dari Astro Awani. Terdapat pelajar yang sanggup memukul gurunya sendiri kerana marah terhadap gurunya yang menegur pelajar tersebut yang menunggang motosikal tanpa lesen. Guru lelaki itu telah dihempas dan ditumbuk oleh pelajar tersebut sehingga guru lelaki itu terbaring di lantai. Ini membuktikan keadaan egosentrik dalam diri pelajar sekolah semakin merisaukan dan membimbangkan orang ramai. Guru sepatutnya perlulah bijak mengendali emosi-emosi pelajar mereka sendiri. Kawalan emosi juga perlu dilatih oleh setiap remaja dan kesan ini akan mempengaruhi tingkah laku mereka tersebut. Pihak ibu bapa juga perlulah memainkan peranan yang penting. Ibu bapa perlulah cakna tentang keadaan anak-anak mereka agar mereka dapat mengendalikan masalah ini dengan sebaiknya. Sejarah pribadi Lev Vygotsky. Lev Vygotsky merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dari Rusia dan salah seorang tokoh yang dalam perkembangan kognitif. Lev Vygotsky dilahirkan pada tanggal 17 November 1869. Beliau berasal dari Orsia di sebuah bandar wilayah Rusia. Dalam dunia psikologi, beliau terkenal dengan teori sosiokultural. Beliau percaya bahawa komunikasi sosial antara satu sama lain penting untuk kanak-kanak atau remaja melalui proses belajar berterusan. Lev Vygotsky juga mengeluarkan 4 teori, iaitu teori sosiokultural, teori proksimal, bantuan perancah dan bahasa dan pertuturan peribadi. Teori sosiokultural. Teori sosiokultural merupakan teori psikologi yang berkait dengan interaksi antara masyarakat dan juga budaya sekeliling mereka. Remaja dapat memperoleh pelbagai pengetahuan dan keterampilan dengan komunikasi atau interaksi hari-hari secara aktif dan baik di sekolah maupun dengan keluarganya sendiri. Dengan percakapan, mereka dapat memperoleh maklumat dan juga data yang dapat digunakan pada masa hadapan. Teori yang kedua iaitu teori proksimal dari Lev Vygotsky. Teori ini ialah berkait tentang kemampuan seseorang individu yang dibantu oleh orang lain. Akan tetapi, individu tersebut masih belum dapat untuk melaksanakan sesuatu tugas dengan sempurna. Walaupun remaja akhirnya akan mengenali dan mempelajari dengan sendiri beberapa perkara dari pengalaman mereka, Lev Vygotsky bersetuju jika mereka berinteraksi dan mendapatkan bantuan daripada orang lain, pemikiran kognitif mereka akan menjadi lebih berkembang. Bukan sahaja berkembang, pemikiran kognitif mereka akan lebih cepat apabila mereka sering berinteraksi dengan orang lain atau orang yang lebih berkemahiran daripada individu tersebut. Bantuan perancah atau scaffolding berkait rapat dengan teori proksimal yang tadi. Ia membawa maksud mengubah sesuatu tahap sokongan yang diberikan kepada remaja. Seseorang yang lebih arif dan berkemahiran seperti ibu,
bapa, rakan sebaya dan guru akan berusaha untuk mengubah suai terlebih dahulu pertolongan dan sokongan kepada remaja berdasarkan keupayaan semasa remaja dalam proses pembelajaran. Semasa seseorang remaja mempelajari sesuatu kemahiran yang baharu atau sukar. Semasa seseorang remaja mempelajari sesuatu kemahiran, semestinya guru akan membimbing pelajar tersebut dengan penuh rapi. Akan tetapi, apabila seseorang remaja tersebut sudah mula untuk memahami sesuatu kemahiran, bantuan atau bimbingan yang diberikan oleh guru akan dikurangkan sehingga pelajar tersebut dapat menguasai sesuatu kemahiran. Lev Vygotsky bersetuju bahawa bahasa dan pertuturan peribadi berkembang dari interaksi sosial. Ia bertujuan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Bahasa akan berkembang apabila seseorang itu membesar. Kecepatan perkembangan bahasa bagi seseorang individu adalah berlainan. Ia mengikut persekitaran, bantuan orang dewasa dan banyak lagi. Kesimpulannya, saya dapat mempelajari tentang ilmu-ilmu pemikiran kognitif, kepentingan pemikiran kognitif terhadap remaja. Saya juga dapat mengenali tentang masalah egocentrism dan cara untuk melawan egocentrism dalam diri. Dan saya juga dapat mengenali tokoh-tokoh yang terlibat dalam aktiviti perkembangan kognitif seperti Chen Piaget dan Lev Vygotsky, dan teori-teori berdasarkan Lev Vygotsky untuk improve diri saya untuk menjadi manusia yang lebih positif dan juga lebih baik. Sekian, terima kasih.